wilayah adalah merupakan satu bentuk pembangunan secara terancang melibatkan kawasan yang luas atau juga dikenali sebagai wilayah, sama ada berasaskan ekonomi bandar atau pertanian. Pembangunan wilayah adalah bertujuan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi yang nyata yang ada antara negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, aras kemajuan sosioekonomi dalam sebuah negara dapat dilihat dari segi pembangunan wilayahnya maju ataupun mundur. Walaupun negara Malaysia sudah mencapai status sebagai negara yang membangun dan sedang menuju ke arah sebuah negara yang maju, namun begitu masih terdapat jurang pendapatan antara wilayah-wilayah di Malaysia seperti di Selangor dan di Sarawak. Ketidakseimbangan pembangunan adalah merupakan aras kemajuan sosioekonomi yang tidak sama rata dicapai dalam sesebuah wilayah. Ianya terdapat sama ada wilayah yang maju atau wilayah yang mundur. Ketidakseimbangan pembangunan negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak adalah jelas dilihat apabila kebanyakannya berada pada paras pendapatan RM5,228 ke bawah bagi purata Malaysia 2016. Ia berbeza dengan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Melaka yang mencatat pembangunan melebihi paras pendapatan RM5,228 bagi tempoh yang sama. Kajian dari pakar ekonomi Profesor Datuk Dr. Amir Hussein Baharudin adalah menyatakan bahawa bumi putera paling ramai berada di dalam kelompok berpendapatan B40 yang menyebabkan mereka terus bergantung kepada subsidi kerajaan. Dasar sosial, taraf kehidupan yang tinggi disebabkan taraf hidup di kawasan pembangunan wilayah seperti Kuala Lumpur dan Selangor adalah sangat tinggi, menyebabkan golongan yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk membeli perumahan. Kekurangan perumahan menyebabkan wujudnya kawasan setinggan urban ghetto. Kawasan pinggir bandar dikaitkan dengan kawasan bertempatan setinggan, peluang kemiskinan bandar, punca masalah sosial bandar dan tumpuan penduduk kelas bawahan ini akan menjejaskan imej bandar secara keseluruhan. Selain itu, isu alam sekitar. Terdapat banyak kawasan sensitif alam sekitar di pinggir metropolitan seperti kawasan tadahan air, kawasan bercerun dan kawasan hutan simpan. Proses pembangunan yang tidak terkawal akan mengganggu struktur tanah yang boleh menyebabkan berlakunya pemendapan tanah, hakisan tanah dan banjir kilat terutamanya pada pertempatan tradisi setiaada. Isu berkaitan dengan pasaran guna tanah yang bersaing menyebabkan nilai tanah naik secara mendadak. Ini memberi kesan ke atas ketidakseimbangan permintaan dan penawaran aktiviti guna tanah bandar. Dasar pengambilan balik tanah untuk tujuan pembangunan yang dilaksanakan ke atas kawasan pinggir bandar memberi tekanan psikologi kepada masyarakat luar bandar di pinggir metropolitan terhadap masa depan kehidupan mereka. Masalah-masalah yang timbul daripada aspek pembandaran yang pesat menyebabkan wujudnya isu penurunan kualiti alam sekitar, terutamanya kualiti air. Contohnya sungai yang menjadi sumber utama bekalan air yang mengalami kemerosotan bekalan air, pembuangan sisa, yang menyebabkan pembuangan sisa rumah, effluent dari sektor perindustrian, sisa logam daripada kilang dan sebagainya. Akibat daripada pembangunan yang pesat ini menyebabkan sebahagian sungai mengalami pencemaran. Cabaran bagi pembangunan wilayah di Malaysia pula ialah pembangunan yang tidak selari atau sekata antara negeri di Malaysia. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa terdapat jurang antara negeri di Malaysia di mana wujudnya kawasan-kawasan yang terlalu maju dan juga mundur. Pembangunan yang tidak selari ini sekaligus telah menjurus kepada ketidaksamaan kawasan. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah berkenaan dengan kos sara hidup yang berbeza bagi setiap negeri di Malaysia.
disebabkan oleh terdapat kawasan yang terlalu maju dan juga kawasan yang mundur. Contohnya, bagi negeri Selangor atau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menunjukkan bahawa kos sara hidup di sana sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain seperti Sarawak dan Kelantan. Cabaran yang ketiga pula adalah berkaitan dengan jumlah pendapatan KDNK per kapita bagi setiap negeri-negeri di Malaysia adalah berbeza di mana terdapat negeri yang mampu melepasi paras nasional dan terdapat juga negeri yang tidak mampu melepasi KDNK tersebut dan jauh ketinggalan dari negeri-negeri yang lain. Contohnya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur jauh mendahului, namun tidak pula bagi negeri Kelantan yang jauh ketinggalan. Kesimpulannya, strategi pembangunan wilayah dan usaha merancangkan aktiviti ekonomi domestik perlulah disusun semula bagi memastikan pelaksanaan projek berimpak tinggi dapat disegerakan dalam tempoh mencabar ketika ini demi membantu terutamanya mereka yang tergolong dalam kalangan